So sekarang ni macam mana kita nak lihat hikmah pada ciptaan Allah ni? Dia boleh je membuat sesuatu tanpa ikut undang-undang ni. Dia boleh, kita campak bola naik ke atas, boleh tak? Atau campak bola hilang, campak bola tukar jadi zebra. Hari ni campak bola turun bawah, besok campak bola naik atas, lusa campak bola hilang terus. Tak ada continuity dan kesinambungan. Cuba bayangkan. Tapi tak, Allah tidak buat alam begitu. Kadang-kadang jadi suspend. In miraculous incidences berlaku. Saya suka bawa contoh, saya tulis nota kat sini, Game of Life. Siapa tahu pasal Game of Life? Game of Life ni saya pun tahu daripada saudara Haziq, daripada Ajar. Ajar tahu Ajar? Saya minat Ajar ni, bagus. Keluarkan benda-benda interesting tentang matematik, tentang fizik, tentang apa. Kita patut sokong saudara Haziq punya perjuangan ni. Walaupun kelakar juga, dia pandai membuatkan jadi very funny kan. Saya pun kadang gelak dengan suara dia yang sangat unik. Bagi saya very unique voice. For some people maybe annoying. Okay, tak apa. So, dia ada buat satu video, tak silap saya dalam 10 minit ke 15 minit tentang The Game of Life. The Game of Life ni adalah sebuah game yang direka oleh seorang pakar matematik daripada barat. Kalaulah tak silap saya, untuk menunjukkan bahawa sesuatu yang bermula dengan algoritma yang simple laws. Dia simple je, satu board yang ada line. Lepas tu ada box hitam. Dia ada rules dia lah. So you start with something simple. Kalau you tambah, slowly dia boleh jadi something that is very complex. Dan bahkan you boleh buat komputer dan calculator dekat dalam Game of Life tu. You can create a computer or you can create a calculator lah. Simple. We take a simple example, a calculator. You can create it inside that Game of Life. With just boxes. Okay, kenapa saya bawa konsep Game of Life ni? Pereka Game of Life ni boleh tak dia suspend the algorithm? Boleh tak dia suspend the laws? Boleh tak dia tukar? Boleh. Dia boleh tukar. Tapi hebatnya the creator of that Game of Life, dia boleh gunakan the system yang dia tetapkan sendiri untuk menunjukkan kebijaksanaan dia. Boleh tak? Boleh tak dia cipta satu app yang hebat melalui Game of Life tu? Boleh. Contohlah, dia buat calculator melalui Game of Life. Boleh. It's very simple. It's just black dots and white dots. Boleh keluar calculator. You masuk nombor, you letak objek plus, boleh keluar. Boleh ada calculation. You create a computer inside the computer. Which is crazy. Which is crazy. So, saya nak kasih ini sebagai gambaran. Allah cipta alam ni, dia ada letak hukum adat dia. Bila berlaku A, berlaku B. Bila berlaku A, berlaku B. Lepas tu berlaku C. Berlaku, dia ada undang-undang dia. Tapi dia yang buat undang-undang tu. Dia boleh je pecahkan. Dia boleh je langgar. Dia boleh je suspend. Tapi dia menunjukkan kepada kita kebijaksanaan dia dengan menggerakkan alam ini sesuai dengan undang-undang yang dia sendiri tetapkan. So, ini menyanggah apa yang didakwa oleh orang tadi tu. Kalau gitu, sia-sialah segala-galanya ni. Di mana kebijaksanaan Tuhan kalau dia boleh suspend bila-bila dia nak? Tapi dia tak buat. Dia tak suspend sesuka hati dia. Betul? Dia masih membiarkan alam ini bergerak mengikut undang-undang sebab musabab. Tengok. Kelahiran semut. Kita ambil semut je. Adakah semut tu tiba-tiba yang pop out of existence? He can do that if he wants to. Mungkin monyet. Wallahualam. Okay? Atau mungkin ada yang nak mendengar. Cik, jangan pergi gaib dulu kan. Kita kata tikus ke, monyet ke, kan? Keluar mem ke, kan? So, dia bukan pop out of existence macam tu je. Dia melalui proses yang sama. Dia ada dia punya queen dia. Unik sangat semut ni. Dia ada queen tu. Besar, lepas tu yang lain semua kecil-kecil. Sangat unik. So Allah ni dia nak beritahu kita, yes, aku cipta alam ni dan ada undang-undang dia. Tapi aku boleh cipta sesuatu yang kau tak terfikir pun. Aku boleh cipta makhluk yang tak ada kaki langsung. Aku boleh cipta makhluk yang ada 2 kaki, 4 kaki, beratus kaki. Aku boleh cipta makhluk yang hidup kat dalam tanah, kat pokok, kat atas pokok. Aku boleh cipta makhluk yang bawa rumah dia kat mana dia pergi.
So there is creativity that people should learn by observing nature. Sebab dia punya jam tu is mengejut. Makhluk-makhluk ni hidup di tempat-tempat tertentu. Tapi ada makhluk yang dia bawa rumah dia ke mana dia pergi. You see that jump? Allah is teaching us creativity. Kita kalau fikir nak buat rumah ke mana kan? Tapi siput ni ada rumah. Mana beri dia bawa rumah dia? Kura-kura. You can see the creatures ni nampak pattern. Tapi tiba-tiba ada je satu yang out of Allah take out of of guard kan. Kejut. Tengok warna burung-burung tertentu. Oh my goodness. The mix of colours. Purple turquoise. Kan? One of the most beautiful, for me lah, combination of colours. Tapi ada yang hitam fully. Ada yang macam merak. You look at the colours of birds sajalah. Allah kata alwan, remember? The last session, Allah suruh kita tengok kepada alwan. Lihat kepada warna bukit bukau ni, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Lihat kepada tumbuh-tumbuhan, lihat kepada Allah nak suruh kita tengok apa ya Allah? Okey, so. Okey, bila orang tanya so tu sebab dia ni ada sangkak sikit kepala otak dia. Dia tak tahu nak cari apa yang hebat dalam benda ni. Kalau kita tak nampak apa yang hebat, maksud dia something is dead that we have to revive. Betul. It may be in our hearts, it may be in our minds. Betul. Wa'amal kafaru faya'lamuna apa? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza arada Allah bihadha mathala. Allah tak malu, dia kata. Aku tak malu untuk mengambil nyamuk sebagai perumpamaan untuk menunjukkan kuasa aku. Sebab orang kafir ni zaman Nabi tu apa ni nyamuk kan? Nyamuk je, kecil je. Bukannya apa pun. Ambillah contoh makhluk yang besar-besar ke kan, gunung ke kan, apa ke. Allah kata aku tak malu untuk menggunakan seekor nyamuk sebagai perumpamaan kekuasaan. Itu tafsiran dia lah. Innallaha la yastahi. Sebab orang kafir kata Allah bihadza masalah. Dia nak apa dengan perumpamaan ni? Nyamuk je kan. Subhanallah. Nyamuk kan Ustaz. Cerita sikit pasal nyamuk. Ni zikrullah. Ada zikrullah. Ni zikir kepada Allah. Awak tahu tak ini zikir? Tahu nyamuk ni kan. Diorang pandang hina pada nyamuk. Tapi tiap-tiap tahun kita ada je orang mati kerana denggi tu. Allah. Ini satu, nyamuk ni punya syringe tu. Saya fascinated dengan syringe nyamuk tu. Awak tahu tak, dia punya syringe tu dia ada cover tau. Bila nak pakai dia akan buka. Dia jaga. Lepas tu awak jangan ingat dia tu cocok. Dia ada gergaji kecil kat depan tu. Dia akan nyek buat lubang baru dia masukkan. Lepas tu tak cukup dengan tu. Bila dia dah masukkan dia punya jarum tu, dia akan suntik satu cecair dulu. Cecair ni untuk memastikan darah awak tidak clot. Sebab kalau dia dah cocok, awak punya darah keras, dia sangkut kat situ. Mulut dia akan sangkut, dia punya corong. So dia akan cocok, itu yang buat gatal. Substance tu yang buat gatal. So bila dia dah suntik benda tu, darah awak jadi cair, so dia senang hisap. Bila dia terbang, bawa awak rasa gatal. Yang gatal tu adalah substance yang disuntik tu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadza zikrullah. Ini majlis zikir. Jangan sekali-kali awak ragui. Awak jangan ingat saya jemput, mari subhanallah baru majlis zikir. Tak, ini zikrullah. Ini zikir kepada Allah. Itu baru nyamuk. Bukan barulah. Sebenarnya kalau kita fikir, tak ada benda yang tak kompleks. Semua benda kompleks. A single cell itself is complex. A single cell is like a city. Ada dia punya tempat kumpul sampah dia, ada pengumpul sampah dia. Dah macam kota, ada dia punya power station dia. Just a single cell tau, single cell. Dalam nyamuk je ada berjuta-juta berapa sel kat dalam tu. So, ada ke benda yang simple? Ada ke benda yang alah ni tak ada benda Ustaz? Orang yang cakap benda tak ada benda, dia yang tak ada benda sebenarnya. Hati-mati. Atau ilmu kurang. Okay? Alah, batu je. Batu pun. Ada pengkaji batu yang fascinated with rocks. Minerals. Kayu, daun. Geologis.
Ada nak tengok ke atas dan nak tengok ke bawah. Bismillah, pilih mana yang kamu suka, Allah kata. Choose which one you like. Ada tengok dalam diri manusia. Amazing kerja doktor sini. Yang saya fascinated kerja doktor antaranya adalah, sorry saya merayap ke tempat lain. Ini nak bangkitkan rasa. Saya hormat doktor-doktor ni, khususnya yang terpaksa beritahu pesakit yang awak ada lagi 4 bulan saja. It's not an easy thing to do. Awak mungkin ingat, doktor ni darah lah, kan, apa semua pada dia. Dia kena bedah sana, bedah sini. Tapi bagi saya yang paling susah, bagi seorang doktor nak beritahu pesakit dia, yang muda-muda khususnya, yang harapan rasa ingat nak sihat tu, awak hanya lagi 3 bulan. How to say that? Macam mana nak cakap? Macam mana nak prepare yourself to say something like that? Mental macam mana? Oi, sebab tu dia nak kena very strong mentally. Sebab tu banyak apa kita kata apa, sebelum jadi doktor dia bagi apa tu? Apa Houseman. houseman tu. Banyak yang give up dekat situ dan tak kurang juga yang kena mental illness Houseman. sebab dia is suffering. Dia is suffering. And khususnya yang kerja dekat ICU budak-budak, tu lagi satu. Kesian. Orang tua, orang biasa, orang dewasa meninggal, okey, kita biasa nampak. Budak-budak yang meninggal atau kerja dekat ICU kanak-kanak dengan nampak mak ayah hari-hari menangis dengan budak-budak mengerang sakit. Jiwa siapakah yang kuat untuk menanggung semua ni? So we have to respect these nurses, we have to respect these doctors yang boleh secara composed say things and can move on after that. Dia orang terpaksa keraskan jiwa mereka sikit. Sebab kalau tak, they can't continue with their work. Yes.